بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Firman-Nya, sanuqri'uka fala tansa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, fala tansa. Oleh kerana itu kamu tidak akan lupa. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus janji darinya untuk beliau bahawa dia akan membacakan suatu bacaan kepada beliau yang beliau tidak akan lupa terhadapnya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki. Dan itulah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan Qatadah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan firman-Nya fala tansa, oleh kerana itu kamu tidak akan lupa, merupakan tuntutan. Dan mereka yang berpendapat demikian menjadikan makna pengecualian ini termasuk ke dalam nasakh. Dengan pengertian lain, engkau tidak akan lupa terhadap apa yang telah kami bacakan kepadamu, kecuali apa yang dikehendaki Allah untuk dihilangkan, sehingga tidak ada dosa bagimu jika engkau meninggalkannya. Dan firman-Nya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, yakni mengetahui yang dinampakkan dan disembunyikan oleh hamba-hambanya, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Tidak ada sesuatu dari semuanya itu yang tersembunyi darinya. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memberimu taufik ke jalan yang mudah. Kami akan memberikan kemudahan kepadamu untuk berbagai perbuatan dan ucapan baik, serta membuatkan untukmu jalan yang penuh kemudahan dan toleransi lagi lurus dan seimbang, tanpa ada kebengkokan, rintangan dan kesulitan padanya. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat. Bermaksud, sampaikanlah peringatan pada saat peringatan itu mendatangkan manfaat. Dari hal tersebut dapat kita ambil tata cara dalam menyebarkan ilmu, iaitu tidak boleh meletakkannya tidak pada tempatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib, tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum untuk tidak dapat dicerna, suatu hadis kepada suatu kaum yang tidak dapat dicerna oleh akalnya, melainkan hanya akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Dan dia juga menjelaskan, ajaklah orang-orang berbicara mengenai apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat pelajaran. Maksudnya, orang yang hatinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui bahawa dia akan bertemu dengannya, wahai Muhammad, ia akan mengambil pelajaran ataupun pengajaran daripada apa yang engkau sampaikan. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
kita berada dalam surah Al-A'la yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ianya merupakan salah satu surah yang agung di antara surah-surah musabbihat, ataupun surah-surah yang mana di dalamnya secara khusus dipuji oleh memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian yang lalu kita bahaskan tentang sedikit sebanyak sehingga ayat sanuqri'uka fala tansa. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni kami akan bacakan Al-Quran kepada kamu sehingga kamu tidak akan lupa. Disebutkan kami akan bacakan Al-Quran agar sehingga kamu tidak akan lupa, kerana pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut Al-Quran itu dia terlupa daripada Al-Quran yang dibacakan oleh Jibril kepadanya. An yasa syai'an mimma anzalallahu alaih. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril alaihi salam membacakan daripada ayat Al-Quran, dan terkadang belum lagi habis daripada bacaan ataupun belum habis daripada wahyu yang diturunkan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dengan segera telah cuba untuk mengulangnya, dengan segera telah mengulangi daripada ayat Al-Quran sebelum selesai Jibril alaihi salam membaca daripada ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni memberikan ketenangan, menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya jangan risau, jangan takut, kerana Quran yang kami wahyukan kepada kamu itu tidak akan kamu lupa kecuali apa-apa yang kami kehendaki. Dan kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala awal-awal dah beri jaminan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa daripada Al-Quran illa masya-Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagai tabarruk, hanya sebagai just nak cakap yang kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun telah dijanjikan sebelum kecuali fala tansa, ini kamu tidak akan lupa. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan bahawa ayat ini merupakan asbab untuk dikuatkan ingatan. Merupakan salah satu asbab untuk dikuatkan ingatan adalah dengan membaca ayat ini, sanuqri'uka fala tansa, dibaca sebanyak 7 kali selepas solat fardu. Diletakkan tapak tangan kita di atas kepala, kita baca sanuqri'uka fala tansa 7 kali, kemudian kita baca illa masya-Allah. Asbab untuk dikuatkan ingatan seseorang. Sanuqri'uka fala tansa illa masya-Allah, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Nabi dibacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperintahkan kepada Rasulullah untuk membacakan kepada umatnya. Naam. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepada kamu. Di sini kita tahu yang baca adalah Sayyidina Jibril alaihi salam yang bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perantaraan. Jibril alaihi salam yang membacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nak katakan bahawa terkadang perkataan yakni menghilangkan perantaraan di dalam perkataan.
yakni walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu, sedangkan di antara Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perantaraan, itu merupakan satu perkara yang biasa. Cuma terkadang ada orang yang salah faham, terkadang ada orang salah faham sehingga membawanya di luar konteks, menyalah faham, sehingga ada sebahagian daripada mereka yang mengatakan perkara-perkara yang waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, yang yakni mengurangkan, yang mengatakan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, dan perkataan-perkataan seperti ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Antaranya yang kita sebutkan, apabila sahabat-sahabat mengambil baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengambil janji setia kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah mengatakan innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya mengambil janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu perantaraan di antara Allah dan juga dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan-perkataan seperti ini merupakan satu perkara yang biasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan bukanlah cara yang betul untuk memahami perkataan-perkataan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam makhluknya, ataupun makhluknya bagi pihak Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyatu dengan Allah waliyadzubillahi tabaraka wa taala daripada perkataan-perkataan seperti ini. Naam, dalam surah Yasin disebutkan bahawa dua orang pesuruh Nabi Isa alaihi salam telah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun Nabi Isa telah menghantar dua orang untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabiyhi wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Ceritakanlah kepada mereka tentang perumpamaan ahli ashabul qaryah, iaitu mereka-mereka yang datang dari satu kampung. Id ja'ahal mursalun Antaqiyah alladhi arsalahu ar-rusul Sayyidina Isa id arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Jadi Sayyidina Isa menghantar dua orang untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa menghantar dua orang untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-dua mereka ini didustakan, yakni tidak dipercayai oleh orang yang Nabi Isa hantar untuk berdakwah. Jadi orang yang didakwah itu tidak percaya kepada apa yang dikatakan kepada Nabi Isa. Faqalu inna ilaikum mursalun. Naam, jadi Nabi Isa mengatakan, jadi kami tambah lagi seorang, kami tambah orang yang ketiga untuk berdakwah. Fa'azzazna, tapi pada hakikatnya yang menghantar adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya yang ingin dakwah itu disampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi wasitah melalui perantaraan ataupun perintah daripada Nabi Isa. Bihadzal ma'na tafqah qawlu Rib'i bin Amir lamma yukhatib Rustum qa'id juyush al-Furs Allah ibta'athana. Naam, begitu juga kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sirah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang bernama Rib'i bin Amir, dia dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak Rustum. Rustum ni panglima perang kaum Farsi, panglima perang orang Farsi. Maka apabila Rib'i bin Amir ini berjumpa dengan panglima perang Parsi ni, apa dia kata? Allah ibta'athana, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutuskan kami, Allah yang mengutuskan kami. Jadi yang utuskan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mengatakan bahawa yang menghantar kami, yang mengutuskan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan-perkataan seperti ini, yakni banyak digunakan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita delegation daripada Malaysia
maka kita cakap kerajaan Malaysia yang hantar dan sebagainya, tapi yang hantar adalah ada orang khusus, tapi kita hilangkan nama orang tu, tapi kita gunakan nama yang lebih tinggi. Wahakadha. Rustum bin Rib'i bin Amir mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menghantar kami linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kami, menghantar kami untuk satu misi. Apa misi dia? Misi dia adalah untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan hamba kepada penyembahan Tuhan, kepada hamba-hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, iaitu untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama selain Islam kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, untuk mengeluarkan manusia itu daripada kesempitan dunia, mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirah, iaitu dunia itu sempit kalau tidak ditaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ianya akan menjadi luas buat orang-orang Islam di dunia dan di akhirah apabila ditaati perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahawa balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Ala falyuballighi syahidu minkumul ghaib, ketahuilah bahawa sampaikanlah mereka-mereka yang hadir itu, sampaikanlah kepada mereka-mereka yang tidak hadir. Pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'udda dzalika ibti'atsum minallah ibta'atsahum ala yadi rasulih bila iskal wala da'wa risalah wala nubuwah wala syai'in min hadha. Maka apa yang diucapkan oleh Rib'i bin Amir itu, Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkannya, maka bukanlah dia mengatakan bahawa dia itu adalah nabi, dia itu adalah rasul dan sebagainya, tapi hanya mengatakan bahawa dia merupakan perantaraan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa, maka kami membacakan kepada kamu sehingga kamu tidak akan lupa. Tapi yang baca hakikatnya adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Illa masya-Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang zahir dan yang batin, yang jelas dan yang tersembunyi. Maka orang-orang yang mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, maka dia akan berpegang teguh dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersandar, akan merasa tenang dan selamat atas penjagaan dan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sewaktu beliau dicampak ke dalam api yang dinyalakan atas perintah Namrud maka dikatakan Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, iaitu adakah kamu ada hajat, alakah hajah, adakah kamu ada permintaan? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan amma ilaika fala, adapun kepada kamu aku tidak berhajat sesuatu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat aku minta pertolongan. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahawa ilmun bihali ataupun ilmuhu bihali yughnini an suali, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan aku, pengetahuan Allah sama ada tentang keadaanku yang zahir, yang batin dan sebagainya, cukup bagi aku untuk mengetahui bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan ada bersama aku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa hakadha keimanan yang sepatutnya ada di dalam hati-hati kita, iaitu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui zahir yang batin daripada kita. Dan apabila kita mengetahui yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang zahir dan yang batin, maka kita perlulah jaga apa-apa yang keluar daripada kita, baik daripada perkataan, baik daripada perbuatan, baik daripada niat, baik daripada tujuan kehidupan kita di atas muka bumi ini, semuanya perlu berlandaskan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra.
dan kami akan permudahkan bagi kamu jalan kemudahan, jalan yang mudah. An yassarallahu lin-nabi asy-syari'atal gharra, yakni Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama Islam ini dipermudahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai ad-dinis samha, juga agama yang lurus, yang suci. Nukhliquka bi ahsanil akhlaq, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala permudahkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa nusyrifuka bi asyrafis sifat, dan kami memuliakan kamu dengan sifat-sifat yang terpuji. Nusahilu alaika amral khairi wal birri wal huda, kami permudahkan buat kamu untuk melakukan segala kebaikan, segala kebajikan, dan untuk memberikan petunjuk. Nuhayyi'uka li tariqil musil ilal jannah, kami permudahkan, kami telah jadikan jalan untuk menuju ke dalam syurga itu, ke syurga itu mudah buat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberitahu oleh Allah bahawa jalan untuk syurga itu dipermudahkan buat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua, dan juga kita sebagai pengikut yang mengikut kepada ketua itu juga akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu'allimuka ahkamal millah al-gharra, begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan daripada hukum hakam agama itu dan dipermudahkan untuk ianya dipelajari. Wa kadzalika yassara Allahu lahu hifdzal Quran wa adaihi wa bayanihi ala wajhil atammil akmal, begitu juga Allah Subhanahu wa taala permudahkan hafalan Al-Quran buat baginda sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pembacaannya kepada umatnya, dan begitu juga penyampaian ataupun penerangan Al-Quran kepada umatnya dalam keadaan yang sempurna, yakni bacaan itu dibaca dengan sempurna, penyampaian itu disampaikan dengan sempurna, penjelasan juga dijelaskan dengan keadaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika anwa'ut ta'at wal khairat allati ajraitu ala yadihi al-karimah, begitu juga segala jenis amalan-amalan kebajikan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk ianya berlaku melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taysir ayakunu lil amal alladhi ya'maluhu al-insan am taysir lil insan ya'maluhu al-amal. Jadi dekat sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kami mempermudahkan buat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan yang mudah, memudahkan kepada kamu jalan yang mudah. Dua kemudahan. Boleh bermakna bahawa dipermudahkan amalan itu, ataupun orang yang mengamalkan amalan tersebut itu dipermudahkan untuk buat sesuatu amal. Sama ada amalan itu dipermudahkan ataupun orang yang melakukan amal itu mudah untuk lakukan amalan. Naam. Wal mutabadir alladhi alaihi ahlul lughah an yaqul yusira al-amal ataupun yusira al-insan lil amal. Adapun mereka ahli-ahli bahasa mengatakan bahawa yang perkara yang datang yang first yang akan terlintas dalam fikiran kita adalah yakni orang yang melakukan amalan itu akan dipermudahkan untuk melakukan amal. Orang yang ingin melakukan sesuatu amalan itu akan dipermudahkan untuk melakukan amal. Wa nuyassiruka lil yusra. Naam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang akan dipermudahkan untuk melakukan perkara yang telah dia diciptakan untuknya. Setiap orang akan dipermudahkan untuk melakukan apa yang telah dia diciptakan untuknya. Bermakna dalam hadis lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan syurga, Allah Subhanahu wa taala akan telah memilih penghuni syurga. Apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada penghuninya syurga. Dan ahli-ahli syurga itu akan beramal dengan amalannya ahli syurga. Ahli syurga akan beramal, akan dipermudahkan untuk beramal dengan amalannya ahli syurga.
Nah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan neraka dan dipilih ataupun ditentukan siapakah penghuni-penghuni neraka, dan penghuni neraka itu akan dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka, wal-iyadzubillah tabaraka wa taala. Jadi di sini yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, kami permudahkan buat kamu jalan ke syurga. Yakni orang yang dipilih untuk menjadi ahli syurga itu akan dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat-ayat lain, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudahkan buat dia perkara yang baik, iaitu dia tu disebutkan tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala katakan Allah akan permudahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua, dan juga akan dipermudahkan juga untuk umat sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang menuju kepada syurga bagi mereka-mereka yang dipilih untuk menjadi ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannatih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk dibebaskan daripada neraka dan dijadikan daripada ahli syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipermudahkan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan kebajikan yang mana dengannya kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat tempat yang tinggi di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Naam. وكذلك ينال التيسير كل من اتصل بهذا الذي احتل أعلى مراكز التيسير من العلي الكبير وسنيسره وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Nah, dan kami akan permudahkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan ke syurga. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kita sebutkan mempermudahkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti segala sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dipermudahkan kepada Rasulullah sebagai ketua, dan mereka-mereka yang mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, maka mereka juga akan mendapat kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan ke syurga. Jadi mereka-mereka yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Rasulullah, mereka-mereka yang mencintai kepada Rasulullah, mereka-mereka yang taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Rasulullah dan juga untuk juga berada di belakang Rasulullah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun mereka-mereka yang memberi, menginfak, dan kemudian wattaqa, dan takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat dengan sifat at-taqwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala antaranya syurga, maka akan dipermudahkan bagi mereka jalan ke syurga. Dan mereka ini merupakan daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. وَبِذَلِكَ نَسْمَعْ قَوْلَهُ تَعَالَى وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. Dan disebabkan itu Nabi SAW mengatakan bahawa akulah orang yang pertama yang dapat memberi syafaat, dan akulah orang yang pertama yang diberikan syafaat. Ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah untuk melakukan segala perkara yang baik, antaranya adalah untuk memberikan syafaat. Nabi orang yang pertama yang akan diberikan syafaat, akan diizinkan untuk memberi syafaat, dan orang yang pertama yang diterima syafaatnya. Wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah, dan akulah orang yang pertama yang akan bangkit daripada kuburnya pada hari kiamat nanti. Wa ana akramul awwalina wal akhirina 'ala Allah yawm al-qiyamah wala fakhar, dan akulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, dan aku ucapkan ini tanpa dengan rasa bangga. Wa anna man ya'ti babal jannah fa uharriqa hilaqaha wa ma'i fuqara'il mu'minin wala fakhar, dan akulah orang yang pertama yang akan mendatangi pintu syurga, dan aku akan yakni menggoncangkan, yakni mengetuk daripada pintu syurga itu, dan bersama aku adalah orang-orang fakir miskin daripada orang-orang beriman, dan aku sebutkan ini tanpa berbangga. Wa innallaha harramal jannah 'alal anbiya hatta adkhulaha ana,
dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan syurga itu ke atas para nabi sebelum aku masuk, sehingga aku masuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang dapat masuk syurga sebelum Rasulullah. Tak ada nabi yang dapat masuk ke dalam syurga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harramaha 'alal umami hatta tadkhuluha ummati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga itu untuk umat-umat sebelum umat aku, sehinggalah umat aku masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini berdiri betul-betul belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul ikut daripada jejak langkah Nabi, kita akan berdiri di belakangnya Rasulullah. Adapun umat-umat Nabi lain, mereka akan berdiri di belakang Nabi mereka dan di hadapan Nabi mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita diberikan keutamaan, kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri betul-betul belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul ikut daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kalau kita ingin berdiri betul-betul di belakang Rasulullah di akhirat nanti, maka hendaklah kita juga berdiri dalam sunnahnya Rasulullah, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yakni berdiri dengan istiqamah atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ma'ani yusri al-jannah, antara makna kemudahan yang disebutkan, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan permudahkan buat kamu al-yusra. Antara makna yusra itu adalah jannah. Wa huwa awwalu dakhilin laha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Fa idza harraka hilaqal jannah qala ridwan khazinul jannah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk daripada pintu syurga, maka Ridwan akan mengatakan, man, siapakah di sana? Qala Muhammad, Nabi menjawab, Muhammad. Qala ahlan wa marhaban bika umirtu alla ada ahadan yadkhulaha qablak. Selamat datang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah diperintahkan untuk tidak membuka pintu syurga ini kecuali kepada kamu. Tidak ada siapa yang dapat masuk kecuali sebelum kamu masuk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuyassiruka lil yusra naj'alu masaraka musilan ilal jannah, kami menjadikan sirah perjalanan kehidupan kamu itu untuk menuju ke dalam syurganya. Yakni apa yang kamu lakukan itu menjadi asbab untuk masuk ke dalam syurga. Jadi mereka-mereka yang ikut daripada sirahnya Rasulullah akan dipermudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Wa huwal qa'il kullun nas yadkhuluna al-jannah illa man aba, setiap manusia itu akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka-mereka yang enggan. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk syurga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang mentaati aku akan masuk syurga, dan siapa yang memungkiri aku, yakni tidak mengikuti daripada ajaran aku, tidak mengikuti daripada sirah aku, maka dia telah disobey me, ataupun tidak mentaati aku, dan dia telah enggan untuk masuk syurga. Fakullu man asa hadzal rasul faqad rafadha al-jannah, maka setiap orang yang tidak ingin untuk mengikuti daripada sirahnya Rasulullah, tidak ingin mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia telah enggan untuk menerima hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menerima syurga, enggan menerima daripada kenikmatan-kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Rafadhal karamah, yakni mereka enggan untuk menerima kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berikan pangkat kepadanya, Allah ingin berikan kemuliaan, Allah ingin berikan pingat, tapi dia enggan untuk menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Subhanallah, dekat dunia ni pun kalau kita ada orang nak bagi kita barang, tapi kita tak nak terima, kadang-kadang orang boleh terasa ada orang nak bagi barang kat kita tak nak terima. Kadang orang boleh terasa. Syuf, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin muliakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan kenikmatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu pemberian yang kekal selama-lamanya, akan tetapi kita enggan untuk menerimanya, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang terima dengan sempurna pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin.
thumma inna man irtaqa fil insaniyah marqa kamalin kana abraz sa'yuhu wa juhduhu wa harakatuhu an yukammil ghairah. Naam, wa nuyassiruka lil yusra. Naam. Kemudian disebutkan bahawa orang-orang yang telah sempurna sifat kemanusiaannya, orang yang telah sempurna dalam sifat kemanusiaannya, maka perkara yang akan nampak jelas dalam diri seseorang itu adalah apabila seseorang itu telah sempurna, dia akan cuba untuk menyempurnakan orang lain. Apabila dia telah diberikan kesempurnaan, maka dia juga ingin menyampaikan ataupun share, kongsi daripada kesempurnaan ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Wa an yas'a fi takmili ghairihi fa hadhihi muhimmatu ahli al-kamal. Maka ini merupakan salah satu tugas orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sempurna dalam sifat kemanusiaannya, orang-orang yang sempurna dalam keimanannya, orang-orang yang sempurna dalam sifat-sifat mulia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas mereka adalah untuk menyempurnakan orang lain. Fa kullu man kamula fi syai'in fa alamatu sihhati rusukhi qadamihi fi dhalikal kamal an yuyassira as-sabila wa yad'u li isalil ghairi li an yakmul. Nah, maka setiap orang yang sempurna dalam sesuatu perkara, antara tanda dia telah sempurna dalam perkara tersebut dan yakni telah yakni tetap teguh sifat kesempurnaan tersebut dalam diri dia, adalah dia akan cuba juga untuk menyempurnakan orang lain dan mengajak manusia agar supaya mereka menjadi sempurna dalam perkara tersebut. Disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, wahai Muhammad, kami telah permudahkan bagi kamu agama, kami telah permudahkan bagi kamu Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran, kami telah permudahkan bagi kamu akhlak-akhlak yang mulia dan sebagainya. Maka sekarang ni sampaikan, sempurnakan pula orang lain, permudahkan untuk orang lain untuk menjadi sempurna seperti mana kami telah menyempurnakan kamu. Fadzakir in nafa'ati dzikra, dan cara untuk menyampaikan kesempurnaan tersebut, pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengingati, berikan peringatan kepada orang lain. Kamil ghairak, yakni sempurnakan orang lain. Qarrib ghairak, dekatkan orang lain kepada kami. Ihdi ghairak, yakni berilah hidayah kepada orang lain, sampaikan hidayah yang kami berikan kepada kamu itu kepada yang lain. Nawwir ghairak, cahayalah, terangi orang lain. Tahhir man siwak, bersihkan hati-hati. Naam, sempurnakan dan permudahkan orang lain. Tahhir siwak, dan bersihkan orang-orang lain, mereka-mereka yang datang selepas kamu daripada umat kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana tadhkir billah muhimmatul azkiya al-abriya. Maka di sini dikatakan bahawa merupakan tugas orang-orang yang sempurna, orang-orang yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia bangkit untuk mengingatkan orang lain dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattaqihim rabbahum liyudzakiru bihi wa yadulluhu alaih, mengingatkan orang lain dan menjadi asbab petunjuk kepada orang lain bagaimana untuk nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk nak dapat kesempurnaan dalam pengikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasabi maratibihim. Akan tetapi setiap orang mengikut darjat masing-masing. Kan, mereka yang lebih sempurna, maka ajakkan mereka kepada Allah dan Rasul itu lebih sempurna. Mereka yang bawah sikit, maka kurang sikit dia punya keadaan dan sebagainya. Tasma' ismahu ta'ala aw wasfan min awsafih, hukman min ahkamih, min lisan hadha fayamtali biha. La ilaha illallah. Maka di sini disebutkan bahawa maka orang yang lebih sempurna keadaannya, lebih sempurna imannya, lebih sempurna ilmunya, lebih sempurna kecintaannya kepada Allah, lebih sempurna kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa-apa sahaja yang keluar daripada mereka, apabila mereka memberikan peringatan, maka kesannya akan menjadi lebih dalam kepada orang yang mendengar. Kesannya akan menjadi lebih dalam kepada orang yang mendengar disebabkan hatinya yang dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang telah sempurna kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazhu biha wa tanba'ith indaka bawa'ith lil qiyam bihaqqih. Naam, kadang-kadang kita dengar perkataan yang sama, perkataan diperingatkan tentang takwa. Ramai orang mengatakan tentang sifat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu kita dengar khatib membaca khutbah tentang untuk
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Akan tetapi bukan semua orang apabila mereka sebutkan tentang takwa akan memberikan kesan ke dalam hati kita sehingga memberikan kekuatan, menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh badan kita itu untuk beramal dengan apa yang disampaikan. Maka orang-orang yang sempurna ketakwaan mereka apabila mereka ucapkan tentang takwa, bahkan terkadang kita hanya melihat kepada mereka, ianya sudah cukup untuk memberi kesan, untuk memberikan satu peringatan kepada diri kita untuk yakni menghala tujukan maksud hidup kita itu kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yahsul laka syai'un min hadhihi al-quwwah li'anna dhalika fi martabati kamalin fi ma'rifatihi billahi ta'ala duna dhalik wa hum darajatun 'inda Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa likullin darajatun mimma 'amilu, dan setiap daripada mereka itu mempunyai darjat tingkatan masing-masing dengan apa yang telah mereka dipermudahkan ataupun apa yang telah mereka lakukan. Wa kullu kalamin yabrus wa alaihi kiswatul qalb alladhi minhu baras, dan setiap perkataan yang keluar daripada mulut seseorang itu disaluti dengan ketakwaan ataupun disaluti dengan keimanan yang ada dari dalam hati seseorang. Yang ini lebih kuat keimanan seseorang itu, maka salutan iman yang akan menyaluti dari perkataan yang keluar daripada lidahnya itu akan memberi kesan kepada pendengar. La ilaha illallah. Disebutkan tentang satu orang salih. Ya, ini satu orang salih ni, orang alim, orang salih. Dia kalau cakap, dia cakap benda yang simple je. Dia cakap perkara-perkara yang biasa tapi memberi kesan kepada pendengar. Ini sampai orang yang dengar akan menangis dan sebagainya. Dia ada anak, dan anak dia pun dilatih untuk menjadi seorang yang alim dan sebagainya. Dan anaknya, Masya Allah, penyampaiannya lebih sempurna daripada ayahnya, akan tapi tidak memberi kesan kepada orang yang mendengar. Tak memberi kesan kepada orang yang mendengar. Maka anaknya bertanya kepada ayahnya, kenapa yakni anaknya cakap dengan cabang-cabang agama dan sebagainya, akan tetapi kurang memberi kesan seperti mana yang kesan yang diberikan oleh perkataan yang keluar daripada ayahnya. Maka dikatakan bahawa yakni apa yang keluar daripada hati itu akan masuk ke dalam hati. Apa yang keluar daripada hati akan masuk ke dalam hati. Maka mengikut ketakwaan seseorang, mengikut tahap kecintaan seseorang itu kepada Allah dan Rasul, maka itulah hakikatnya yang akan sampai kepada hati orang yang mendengar. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk duduk dengan orang-orang yang mana apabila keluar perkataan-perkataan daripada lidah mereka itu akan terus masuk ke dalam hati kita. Orang-orang yang mana dapat apabila mereka cakap, ini akan memberikan kesan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dzakir bina ibadana watlu alaihim ahkamana. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan kepada hamba-hambaku. Bacalah kepada mereka hukum hakamku dan ayat-ayat aku. Murhum yattasil bina bimtithalil awamir wajtinabil nawahi. Perintahkanlah mereka agar supaya mereka menguatkan hubungan mereka dengan aku dengan apa? Melalui mentaati segala perintahku dan meninggalkan segala laranganku. Bil uslub wal waqt wal hal fataraqqab mata yakunul kalam anfa'. Naam, wa dzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan pada waktu peringatan itu berguna. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya perintahkan kita untuk berikan peringatan dan bas, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, berilah peringatan jikalau peringatan itu berguna. Maksudnya untuk memilih perkataan yang sesuai, untuk memilih cara yang sesuai dalam memberikan penyampaian, untuk memilih waktu yang sesuai dalam memberikan penyampaian, untuk memilih keadaan yang sesuai untuk memberikan peringatan. Dan kita tengok bila perkataan ini akan memberikan manfaat dan bila perkataan yang manfaat ini terkadang tidak memberikan manfaat kepada orang yang mendengar. Maka kita pilih, kita perlu yakni mengetahui keadaan dan cara yang terbaik untuk memberikan manfaat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u ila sabili rabbik,
bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau perdebatan itu adalah baik, maka barulah kamu adakan, bukanlah perdebatan, akan tetapi penjelasan. Kalau penjelasan itu adalah baik, maka barulah berikan. Kalau ini tidak baik, tidak akan diterima, maka tak perlu untuk kita menjelaskan. Maka dikatakan bahawa terkadang berdiam diri itu lebih baik daripada berkata-kata. Terkadang berdiam diri dan senyum itu lebih baik daripada memberikan penjelasan kepada orang-orang yang terkadang memang tidak ingin mendengar dari penjelasan tersebut. Mereka hanya ingin menjatuhkan hujah-hujah kita. Jadi dengan orang-orang yang tidak ingin mendengar daripada hujah tersebut, hanya ingin mematahkan hujah kita, maka tak perlu untuk kita berhujah. تخير أسلوب وتخير الوقت والحال والمناسب حتى يكون فيه الجدوى وهذه مهمة الداعية إلى الله ما هو يقول بس ويتكلم بس. Nah, maka salah satu tugas seorang yang dipilih untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk mengetahui bila dakwah itu sesuai, apa cara dakwah yang lebih sesuai. Maka ini merupakan perkara yang perlu dia perhatikan. فإن النفع بالتذكير حاصل لا محالة ويذكر أنه لما نزل قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم. Disebutkan bahawa apabila ayat ini diturunkan, الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, yakni orang-orang yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat-umat yang terdahulu, apabila Rasul mereka mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mengatakan sahir atau majnun, ini orang sihir ataupun orang yang tidak waras. Atawasawbih balhum qaumun taghut fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka diperintahkan agar supaya Nabi tersebut berpaling daripada kaum tersebut, yakni kamu tidak akan dipersalahkan kerana keingkaran mereka tidak ingin menerima daripada dakwah tersebut. Maka Nabi SAW apabila diturunkan ayat ini, Nabi menjadi sedih. Kerana apa? Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan, khalas, kamu tidak akan dipersalahkan kalau mereka enggan menerima daripada kebenaran. Maka Nabi takut mereka akan dihancurkan. Nabi SAW takut mereka akan dihancurkan. Fa'atba'aha biqawlihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat seterusnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu berguna buat orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW menjadi gembira. Nah, akan tetapi di sini juga satu peringatan yang penting, hanya orang-orang yang benar iman mereka akan mengambil peringatan daripada peringatan yang diberi. Orang-orang yang imannya lemah ataupun kurang iman mereka, maka manfaat yang mereka akan dapat daripada peringatan yang disampaikan itu akan menjadi kurang. Kullu man sabaqa lahu ata'ullah wa ifdaluhu wa imdaduhu imanan wa khasyatan minallah wa nurul qalb wa haqiqatihi wa husnus sama' bi huduril qalb fa inna haula humul ladzina yantafi'una bidzikra. Maka orang-orang yang telah diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pemberian? Diberikan keimanan yang kuat, diberikan sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diterangi hati mereka. Dan salah satu asbab untuk menerangkan hati adalah dengan berpuasa. Maka mereka akan diberikan taufik untuk mendengar dengan teliti akan apa yang disampaikan, dengan hati yang hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang diberikan taufik untuk mendengar dengan teliti akan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini pada hakikatnya mendapat pemberian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila mereka memberikan perhatian kepada apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh orang-orang saleh, maka cahaya-cahaya yang terdapat di dalam Al-Quran, cahaya-cahaya yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW, cahaya-cahaya yang terdapat dalam perkataan-perkataan orang saleh, yang mana tadi kita sebutkan perkataan yang keluar daripada lidah-lidah orang saleh ini akan dibaluti dengan cahaya daripada hati mereka, cahaya ketakwaan daripada hati mereka, cahaya
istiqamah yang ada dalam hati mereka, cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah yang ada dalam hati mereka ini akan membaluti daripada perkataan mereka, sehingga apabila perkataan daripada orang-orang salih masuk ke dalam telinga kita, maka ianya akan memberikan cahaya dalam hati kita juga. Faqad yakunu fihi man lam yadhhar alaihi al-athar ba'du. Kemudian disebutkan bahawa kadang-kadang mungkin sahaja tak nampak kesan daripada perkataan orang salih itu dalam seseorang. Yang ini, katalah si fulan, katalah Nagib, dia duduk dalam majlis orang salih. Nagib ni belum baik lagi. Dia duduk dekat majlis orang salih, dia hadir majlis orang salih, dia dengar perkataan orang salih itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bahawa dia akan mendapat manfaat daripada perkataan orang salih tersebut. Akan tetapi setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, kadang-kadang benda tu tak zahir, yakni kesan daripada majlis orang salih itu belum lagi dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'din, lepas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terkadang mungkin 10 tahun, barulah Allah Subhanahu Wa Taala realisasikan keberkatan dalam duduknya dia dalam majlis orang salih itu. Maka kadang-kadang dia bukan nampak directly terus, akan tetapi mengambil waktu yang lama. Walakin qad sabaqa lahu fi masyiatillah wa qusima lahu min khazainihi nasibu min al-iman wa khasyatil qalb al-wa'i fa yatadhakkar wa yab'ath fihi hadha adh-dhikr hatta yasil ila tilka al-haqiqah. Naam. La ilaha illallah. Maka peringatan yang diberikan oleh orang-orang yang memberi peringatan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya adalah seperti menuai benih, mencampakkan benih di atas tanah. Wa yumbitullah masya'. Maka yang akan menghidupkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas orang-orang yang menyampaikan sunnah Rasulullah, yang menyampaikan ajaran Rasulullah ini, tugas mereka hanya untuk menaburkan benih-benih ini di mana-mana sahaja. Yang akan menghidupkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengikut kesuburan tanah tersebut, mengikut kesuburan tanah tersebut. Illa annahu ghaliban ma kanatil ardu salihatan wa waqa'a fiha al-badru at-tayyib wa asqa bima'in tayyib fala budda an yunbit at-tayyib. Naam, maka kebiasaannya biji-biji yang akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tumbuhan yang baik berdasarkan daripada tanah tersebut. Apabila tanah itu sesuai untuk dijadikan tempat untuk tanaman, maka akan tumbuh tanaman daripada bijian tersebut. Dan apabila disiram dengan air dan sebagainya, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan segar. Fala budda an yunbit at-tayyib. Maka apabila diletakkan biji benih itu di tanah yang subur, kemudian diairkan, kemudian mendapat cahaya matahari yang sesuai dan sebagainya, maka ianya pasti akan tumbuh tumbuhan yang baik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik itu akan mengeluarkan tumbuhan yang baik dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Maka tidak ada sesuatu pun yang berada di atas bumi ini kecuali berlaku dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertiup angin dengan kencang dengan sendirinya kecuali perintah daripada Allah. Tak ada hujan yang turun daripada langit kecuali tidak ada setitik hujan pun yang turun daripada langit kecuali daripada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu benih pun yang akan tumbuh melainkan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Inna kullai syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu penuh dengan ketetapan, dengan kadar yang tertentu yang telah kami tetapkan. Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada sesuatu perkara pun melainkan pada kamilah khazanahnya, pembendaharaannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkan apa-apa kecuali mengikut kadar yang telah kami tetapkan. La ilaha illallah. Naam. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan daripada surah Al-A'la pada pengajian yang akan datang. Allah Ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala
pilih kita untuk menjadi daripada orang-orang yang sempurna. Sempurna iman mereka, sempurna Islam mereka, sempurna akhlak-akhlak mulia mereka, sempurna dalam membersihkan hati mereka daripada segala kotoran, sempurna dalam mendidik nafsu mereka sehingga mereka menjadi manusia yang sempurna, mempunyai sifat kemanusiaan yang sempurna, sehingga dengan apabila telah sempurna nafsu seseorang itu, maka nafsu itu akan menjadi sebagai kenderaan untuk membawanya ke tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, dan kita mendapat kesempurnaan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, kita mendapat pembebasan yang sempurna daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk ahli keluarga kita, begitu juga untuk anak-anak kita, begitu juga untuk sahabat-sahabat kita, begitu juga untuk jiran-jiran kita, dan begitu juga buat mereka-mereka yang mencintai kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan supaya kita semua mendapat pandangan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di barzakh, di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa agar supaya ditambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambahkan kesungguhan dalam mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipermudahkan untuk kita untuk melakukan segala perkara-perkara yang dipermudahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lakukan, sehingga kita dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ala hadiniyah kullina salihah jami' akhiratud dunya wal akhirah. La ilaha illallah. Sedikit peringatan tentang amalan-amalan sebelum raya. Sedikit peringatan tentang amalan-amalan yang dilakukan sebelum raya. Antaranya adalah malam raya itu perlu untuk kita hidupkan, ataupun bagus untuk kita hidupkan, kerana pada hari yang terakhir daripada malam Ramadan, ataupun dikatakan Lailatul Jaizah, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ganjaran ataupun bayaran orang-orang yang bekerja. Yani setelah sebulan berpuasa, maka malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan mereka-mereka orang-orang daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dibebaskan daripada awal puasa sehingga akhir puasa. Dan dikatakan bahawa orang-orang yang mengetahui daripada nilai Ramadan, mereka di penghujung Ramadan mula untuk menangis kerana sedih untuk meninggalkan Ramadan, sedih untuk meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, sedih untuk meninggalkan hari-hari yang mana dipermudahkan untuk mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, hari-hari yang mana dipermudahkan kepada mereka untuk melakukan ketaatan, hari-hari yang mana ditutup pintu neraka buat mereka, hari-hari yang mana dibuka pintu syurga buat mereka. Apabila mereka ingin keluar daripada bulan Ramadan ini, mereka akan bersedih. Disebutkan bahawa orang-orang yang mengetahui daripada nilai-nilai Ramadan, apabila tiba di penghujung Ramadan, kasidah-kasidah yang terkait dengan, yakni mengatakan selamat tinggal buat Ramadan, apabila didendangkan lagu tersebut ataupun kasidah tersebut, maka mereka akan menangis. Maka di mana kita dengan perasaan sedih untuk meninggalkan bulan Ramadan, walaupun memang dianjurkan untuk kita bergembira pada hari raya, akan tetapi tidak pada waktu yang sama kita juga perlu untuk berasa sedih untuk meninggalkan bulan Ramadan ini. Dan kita pasang niat untuk kita, seperti mana kita diberikan kemudahan untuk menghidupkan hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan ketaatan, begitu juga kita pasang niat untuk kita menghidupkan hari-hari dan malam-malam kita sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan, ya Allah, seperti mana kita dipermudahkan untuk bangun malam, kita niatkan agar supaya ini berterusan. Seperti mana dipermudahkan untuk kita baca Al-Quran, kita niatkan agar supaya ini berterusan. Dan kemudian terdapat beberapa amalan yang boleh kita lakukan di pagi raya. Antaranya adalah untuk beristighfar 100 kali selepas subuh. Beristighfar 100 kali selepas subuh, pada pagi raya tersebut. Kemudian la ilaha illallah,
kemudian kita buatkan persiapan yang sempurna. Dan antara perkara yang dianjurkan juga di pagi raya, perkara yang dianjurkan untuk kita perbanyakkan adalah daripada malam raya. Malam raya itu sampai takbir, sampai solat raya itu memperbanyakkan takbir. Takbir pada raya Aidul Fitri itu adalah mutlak, iaitu tidak terikat dengan solat. Maka daripada malam raya itu sampai sebelum solat raya, kita boleh memperbanyakkan daripada takbir. Kita boleh untuk memperbanyakkan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir kerana dengan niat untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, sehingga kita dapat menyempurnakan daripada amalan-amalan puasa dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita minal aidin wal faizin wal maqbulin. Dan saya mengucapkan bagi pihak Toha Center selamat hari raya pada semua yang mendengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita di bulan Ramadan dan memberikan ganjaran yang sempurna daripada amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.